Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan dan bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dia Tuhan yang sangat penyayang kepada orang yang beriman dan sangat bermurah hati, baik hati, sangat baik hati terhadap orang beriman, sangat menyayangi. Dan orang beriman kena percaya ke tahap yang Allah mahu, bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Jadi Allah bagi tahu bahawa kita, dia adalah yang sangat penyayang dan dia sangat bermurah hati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk apa dia bagi tahu ni? Dia bagi tahu ni supaya kita mencintai dia. Mencintai dia, menjadikan dia kekasih kita. Kenapa dia mahu kita jadikan dia kekasih kita? Supaya kita berjaya dan dapat berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Kalau kita tak dapat Allah, tak jadi kasih Allah, maka kita akan gagal dan akan dikumban ke dalam neraka. Allah Subhanahu Wa Taala bukan buat kita untuk masuk neraka, tapi kita yang dak. Ini kita sendiri yang dak. Rashidi nak masuk neraka. Bila saya cakap dia kau mati sekarang akan masuk neraka, dia bukan dia nangis saya mata keluar tak. Dia senyum lagi. Aduh. Jadi kita kalau Nabi bagi tahu kita, wish, takut ya tu. Tapi tak, kita tak ada takut. Kita tak ada takut yang kita akan masuk neraka. Malah kita rasa macam tak ada apa. Inilah tahap iman kita. Hubungan kita dengan Allah tu hampir tak ada. Jadikanlah, dalam hadis kursi itu Allah berkata, jadikanlah aku maksud, jadikanlah aku matlamat, jadikanlah aku kekasih. Allah SWT merayu kita jadikan dia kekasih. Itulah maknanya maksud hidup kita ialah untuk jadikan Allah kekasih. Jalannya kita kena buat kerja dakwah ni. Bukan dakwah ni maksud hidup kita, tapi benda ni tak pernah difaham oleh manusia ni. Sehinggalah saya datang, sehinggalah saya bagi tahu, manusia semuanya tak pernah tahu. Jadi Allah yang Maha Penyayang bagi tahu saya, memberi faham kepada saya dan bagi tahu kamu. Bila telah dibagi tahu kamu tak nak ikut, itu kesalahan kamu. Macam Yazid, dia tak mau ikut. Dia tetap mencintai bini lebih daripada Allah. Jadi dia sangat bodoh lah. Sudah tahu masih. Jadi untuk hilangkan cinta bini dalam hati dia lebih daripada Allah tu, dia diperintah. Allah perintah dia melalui mulut saya, cerai bini kau. Tapi malang dia tak mau. Itu menunjukkan dia tak sedialah berpisah.
Jadi untuk datang ke tahap bini dia minta cerai, maka diperintah satu lagi lepas ni. Buat seks dengan bini, seminggu 3 kali. Sehinggalah bini dia tak nak lah. Bini minta cerai atau suruh dia kahwin satu lagi. Kalau dia cakap sangat susah perintah ni. Nak dapatkan 3 kali tu sangat payah. Kan senang dulu perintah, aku ceraikan di kau sekejap je. Nak datang kepada tu kena melalui. Senang pada Hanzalah mungkin. Bukan 3 kali seminggu Hanzalah ni. 5 kali saya. Tapi perintah tu bukan untuk dia. Perintah untuk Yazid yang dah 50 tahun, 52 tahun, dah tak ada kekuatan ni. Tentulah payah. Mujahadah untuk Yazid. Jadi bapa tuan yang mulia, Allah SWT mahu kita jadikan dia kekasih. Dalam hati kita tu mau cinta Allah lebih daripada semua selain Allah. Tak boleh kita cinta isteri kita ke, anak kita ke, kerja kita ke, dunia kita ke, daripada para Nabi dan Rasul dia tak ada cinta main ke Allah. Dia jadi kekasih Allah. Kalau kita ada cinta lain pada Allah, kita boleh jadi orang beriman, beramal soleh. Jadi Allah terima lah, tolerable limit. Allah tak ada kata mesti, tak ada cinta langsung pada isteri, pada anak, pada kerja. Ada, tapi tak boleh lebih. Tandanya bila disuruh meninggalkan kerja, boleh lah untuk keluar jalan Allah. Macam Sufyan Ampang kan, diperintah keluar 4 bulan kan. Dia nak keluar. Tiap kali bayan saya tengok dia bangun pagi nama 4 bulan. Tapi sampai sekarang dia tak keluar. Jadi kalau dia nak tinggalkan cinta, keluarkan cinta kerja, harta dunia ni, dia kena tinggalkan dunia ni. Bukan lama, 4 bulan. Kalau tak 4 bulan, 6 bulan. Allah SWT tak mau susahkan kita for nothing. Ada maksud perintah tu diberi. Allah mau sucikan hati kita dari segala keburukan, daripada segala cinta, dan memasukkan hanya cinta pada dia. Tapi kita tak faham. Kita ingat mencintai dunia tu bagus. Kalau saya nak dunia ni, saya kena cinta ni. Kalau saya nak dunia ni, saya kena jadi hamba pada dunia. Jadi itu Allah SWT tak mahu kita jadi hamba dunia, hamba selain Allah. Kita hamba Allah. Kita hamba Allah kenapa? Kita dicipta oleh Allah. Tidakkah manusia tu tahu kata Allah, dia dicipta daripada air yang bercampur, kemudian sekumpal darah, kemudian sekumpal daging. Kamu tahu tak? Tahu kan? Dah diberitahu kan? Lama dah tahu kan? Apa sebab Allah SWT beritahu kita dicipta daripada air yang bercampur? Kenapa Allah bagi tahu sekumpal darah dan sekumpal daging? Apa sebab sama? Tak tahu. Azri tahu. Jadi Allah SWT mahu kita tahu. Kan? Kata Allah, bila manusia ni tahu daripada mana dia ni dicipta, fikirlah. Sebenarnya Allah bagi tahu ni supaya kita jadi orang yang bersyukur. Kita daripada sekumpal darah jadi macam ni, boleh cakap, boleh jalan, boleh macam ini punya dia sekumpal darah. Bayangkanlah, tak bersyukur lagi. Tapi tak bersyukur. Tanda bersyukur ni kita taat lah. Jangan cakap syukur je, grateful. Kita taat perintah Allah dengan cara yang Allah mahu, untuk sukakan Allah. Rasyidi taat juga, tapi untuk dapat syurga.
tak mau. Untuk dapat pahala. Yazid untuk dapat syurga, untuk dapat pahala, tak mau. Untuk jadi kekasih Allah, untuk sukakan dia. Nak jadi kekasih Allah ni, semua amal kena dibuat untuk sukakan dia. Itu namanya ikhlas. Jadi Allah cerita tu supaya kita jadi orang yang bersyukur, orang yang grateful, orang yang berterima kasih. Jadi kalau kita tak tahu berterima kasih dengan Allah, tentulah tak boleh berterima kasih dengan orang lain macam Rashidi. Dengan Allah pun tak berterima kasih. Bila saya daripada sekumpal air, mana air yang bercampur darah, daging, kena jadi macam ni, boleh kita fikir tak? Cuba kamu fikir Hanzalah, jadi macam Hanzalah tu sekarang. Ada Allah beritahu bagaimana Allah buat kita punya rupa ni jadi cantik tu. Tapi kita tak bersyukur. Azli mengangguk lah dia. Ya. Tapi tak ada bersyukur. Cuba fikir. Katalah bila manusia ni tahu dari mana dia dibuat lah. Dari apa kamu dibuat. Air yang kotor. Cubalah memenungkan dia, merenungkannya, memikirkannya. Dalam surah ni, surah yang saya tafsir sekarang, surah apa? Talak. Jadi Tariq. Jadi Yazid ni orang yang tak bersyukur. Tapi orang kata macam mana pula Yazid ni tak bersyukur, buat gas hari-hari. Buat gas hari-hari satu perkara lah. Tapi buat gas hari-hari dengan betul, itu satu perkara lain. Dia ni semayang Rashidi sama, tapi bersyukur ni semayang yang betul. Ini kita semayang tak naik ke langit, tak naik. Itu tak dinamakan semayang lagi di sisi Allah Ta'ala kan. Allah pun tak, semayang kita tu tak dapat dihadiah, tak dapat dipresent kepada Allah sebab tak sampai kualiti dia, memalukan dia. Jadi semua semayang kamu tak naik ke langit. Saya bagi tahu kamu ni. Tapi apa kamu nak buat? Nak biarkanlah sampai kamu mati. Jadi kalau kita berjumpa Allah dengan semayang tak ada, mesti masuk neraka kan. Tapi kita tak takut neraka ni. Kita seram pun tak ada. Macam neraka tu tak ada. Mati jadi tanah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah mahu kita jadikan dia kekasihnya. Jalannya kena ikut Muhammad. Tak boleh ikut suka hati. Kalau kita buat usaha agama ikut suka kita, dia tak boleh sampai kepada maksud. Kita buat usaha agama suka hati, tak sampai kepada maksud menjadi kekasih Allah tu. Kita akhirnya jatuh tengah jalan ni lah. Lama buat usaha agama, masih lagi belum ada kualiti lah. Sabar tak ada, ikhlas tak ada, tawakal tak ada, pemurah tak ada, semua tak ada. Ada jubah. Jubah dengan serban, dengan janggut, cantik serban. Hari Jumaat dengan serban. Itu je lah yang kita ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mau kitanya roh tu yang pertama jadi suci. Roh jadi suci. Roh tu lah kita sebenarnya. Badan ni dia punya sarung. Bila kita mati, sarung ni ditukarlah dengan sarung lain. Roh masih lain. Jadi yang naik ke langit tu roh tu, lepas mati. Jadi kita tu roh. Roh tu lah yang dia mahu perintah Allah. Allah SWT tanya, orang tanya apa itu roh?
Ruh tu amri Rabbi, perintah Allah. Maknanya ruh tu dia punya makanan ialah perintah-perintah Allah. Jadi perintah paling besar bukan sembahyang, perintah paling besar buat kerja dakwah. Selepas mengaku dengan mulut tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah, untuk supaya kalimah yang di mulut tu masuk di hati, Allah beri kita perintah mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dengan cara Muhammad SAW, dengan korban harta diri, dengan niat nak Allah suka. Jadi kerana niat nak untuk suka ke Allah tu tak ada, dibuat skrip. Itu yang penting tu. Kalau tak ada skrip, tak ingat kita kena buat untuk suka ke Allah. Dibuat skrip pun kita cakap untuk suka ke Allah, tak sampai juga. Kita fikir. Kerana perintah Allah untuk suka ke Allah, kita mesti ingat tu. Oh, aku buat ni. Itu tujuan skrip tu. Kalau kita berdakwah tapi tak ikhlas, tak diterima. Jadi kita kena dibantu. Skrip tu membantu supaya kita buat yang kita cakap kalimah tu bukan untuk dapat iman, untuk suka ke Allah. Yang kita ketuk pintu orang tu bukan untuk jumpa dia, untuk suka ke Allah. Macam tu. Macam kita Assalamualaikum, panggil orang tu dalam hati kerana perintah Allah untuk suka ke Allah, bukan untuk jumpa dia. Kalau kita pergi ketuk pintu orang tu atau bagi salam dapat jumpa dia, niat kita tak ikhlas. Bila kita tak dapat jumpa, kita naik marah. Semua rumah tak dapat jumpa. Tapi kalau kita pergi ketuk pintu orang tu, salam bagi 3 kali untuk suka ke Allah, dia tak marah sebab Allah dah suka dah. Kita buat gas ni, jumpa orang ke tidak, Allah dah suka dah kalau niat kita baik, ikhlas. Tapi kalau niat kita untuk jumpa orang, untuk dapat iman, tak betul lah. Betapa halusnya. Kerana kehalusan ini lah, kita kena ada skrip. Begitulah semayang, ada skrip dia. Tak boleh baca lain daripada Quran. Surah-surah lain tak boleh, surah kitab lain tak boleh. Quran, Fatihah tu Quran. Lepas Quran tu baca Quran. Lepas tu skrip Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah. Jadi bila kita punya semayang bagus, yang bagus sangat, dia ada 5 dalam semayang. Iman ada, ikhlas, ilmu ada, ikhlas ada, ihsan ada, ihtisab. Saya dah lama buat semayang ni. Saya pun bukan baru semayang, dari kecil saya semayang. Tapi dengan izin Allah, dengan rahmatnya, setelah saya buat usaha yang betul ini, sekarang Allah kurniakan 5 ni pada saya. Last Allah kurniakan pada saya tak lama, baru 2 minggu je. Ihtisab. Ihtisab ni paling akhir tu. Ihtisab ni apa? Yakin dengan janji Allah. Kamu semua ihtisab tak ada, ilmu pun tak ada, ikhlas pun tak ada, ihsan pun tak ada. Semayang kosong. Saya dulu memula dibagi ikhlas, lepas tu dibagi ihsan. Last ni baru dibagi ihtisab. Maknanya bila saya semayang, Allah ingatkan saya. Bila saya berdiri ni, dosa saya semua naik. Jadi saya macam memegang bakul. Dosa tu kumpul. Bila saya rukuk je, dia jatuh. Dulu saya tak ada ingat tu. Saya tahu tu. Bukan saya tahu, bukan saya tak pernah bayan masa dalam tabligh. Saya bayan tu. Tapi bayan aja lah. Saya tak dapat menghayati dia. Macam kamu sekarang, kamu tahu je, tapi tak dapat menghayati. Tapi Allah dah bagi saya menghayati. Jadi Allah SWT yang bagi kualiti ni semua. Kualiti ni semua berkait dengan iman, asas dia, foundation dia. Ditanya oleh sahabat Abu Bakar pada Nabi, apa asas agama ni? Asas agama ni adalah kalimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kata Nabi, aku tawarkan kepada bapa saudaraku, dia telah tolak. Jadi itu yang asasnya. Kalau asas ni bagus, salat kita baguslah, dan semua amal-amal lain bagus. Itu namanya asas, tuan. Sebab itu usaha yang kita tidak boleh tinggal
ialah macam mana nak buat asas ni makin kuat, makin kuat, makin kuat. Dia bukan macam bangunan asas habis dah tinggi dah siap. Itu dunia bangunan ini kita tak habis sampai mati. Kita nak bina agama kita sampai mati, asas kita sampai mati. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Itu yang kita kata doa. Iman amal kita hari ini lebih baik daripada semalam. Besok lebih baik pada hari ini. Itu bila berlaku, mana kita berada jalan lurus. Hari ini iman amal lebih baik daripada semalam, besok lebih baik hari ini. Kalau kita tak macam tu, hari ini amal lebih buruk daripada semalam, besok lebih baik pada hari ini, lusa lebih buruk daripada hari ini. Dah macam Yazid ni kan. Sekarang iman dah lemah. Saya tanya Allah, iman dia dah lemah, sangat lemah. Dulu dia kuat sikit. Mana dia bukan berada jalan lurus lah. Walaupun ikut saya, dia tak lurus. Sebab itu tadi, ikhlas tu tak ada, mana nak lurus. Dia mengangguk je tapi tak nak ikut dia ni. Mengangguk je, dia tak nak ikut. Kalau betul dia nak ikhlas, nak jadi orang beriman, dia dah lama cerai bini, dia tak nak. Cuma dia tak nak ikut. Jadi nampak baik orang Yazid. Apa dia ada kacau orang? Tak ada. Tapi Allah tak suka dia. Dia suka, Allah tak suka dia. Dia asal bini suka saya dia. Mana Allah nak suka dia? Dia mempersekutukan Allah dengan bini dia. Bukan bini je, kerja, anak. Jadi tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mau kita menjadikan dia kekasih dia. Bayangkan, Allah Maha Besar, Maha Pencipta, Maha Bijaksana. Allah Tuhan mau kita jadi kasih dia. Tuan tak faham ke? Patut tak kita menerima pelawaan dia? Tak patut. Pendi. Lebih daripada patut lah, bukan patut je. Untuk itu aku perintah pindah sini. Tapi kau tak nak. Maknanya apa? Patut tu kat mulut je. Kat dalam hati dia. Kan? Kau bila duduk sini, semayang kau dengan saya diterima. Lepas tu gas kau buat lagi. Korban. Cinta bini kurang. Kalau kau duduk berkepit dengan bini kau, tentulah. Tentulah naik je kan cinta tu. Kalau kamu dah jadi orang beriman masalah, bolehlah duduk tempat lain. Ini dalam formative years, dalam nak dibina. Sepatutnya mendapat tarbiyah dan betul-betul ikut intensive care dia kata. Maknanya dalam rawatan yang cukup teliti. Period tu kita kena lalui untuk menjadi betul. Macam satu orang sakit, tak ada duduk ward biasa. Intensive care. Jadi hari ni, kalau tidak dapat intensive care dari saya, susah. Tapi kalau dapat intensive care tak nak ikut, susah juga. Macam Yazid. Yazid tak payah pindah dari mana, dia dah memang rumah kat sini. Samad saya suruh dia Melaka pindah sini. Dalam rawatan. Rashidi dah tak ada rumah, nak pindah mana? Dia memang tak ada rumah dari dulu sebelum kahwin. Jadi untuk pilih duduk sini tak ada masalah lah dia. Jadi sebab mujahadah tak ada, korban tak ada. Ya. Jadi tuan-tuan yang mulia, sahabat-sahabat dulu dari jauh-jauh dia tinggalkan tempat kampung ni. Pergi duduk Madinah, berjalan. Duduk, rumah tak ada. Dia duduk kat Sufa. Ashabul Sufa. Ini Ashabul Sufa ni orang Islam dari tempat lain tu, yang berhijrah ke Madinah, tak ada rumah, tak ada orang. Jadi dia sahabat-sahabat di Mekah dulu, awal-awal ni Nabi dah pasang-pasangkan dia dengan orang Ansar. Orang Ansar tu kadang buat orang Quraisy ni kerja kebun dia. Orang Ansar ni bagi masa untuk agama.
Dia jadi landlord kan. Dia dapat duit sebab orang Quraisy ni bekerja. Muhajirin. Orang Muhajirin bekerja dengan dia. Jadi dia adalah pendapatan. Ada, Nabi bilang kalau ada lebih isteri bagi dekat Muhajirin tu yang tak ada isteri. Bagikan kekayaan kamu setengah atau sikit untuk dia bertapak, rumah ada. Jadi dengan itu dapatlah orang Muhajirin, sahabat-sahabat di Mekah duduk. Jadi Allah, Nabi buat mereka berpasangan. Abdurrahman bin Auf berpasangan dengan sahabat yang kaya. Dia kata, aku tak payah nak harta kau, tunjuk aku mana pasar je. Dia orang tunjukkanlah. Dia berniaga, terus kaya lagi. Dia pandai berniaga. Abdurrahman bin Auf, dia tak payah aku ambil harta kau. Bagi tahu aku pasar, tahulah aku macam nak buat. Tapi kemudian orang hijrah, tak ada tempat. Dia duduklah kat masjid. Itu namanya kawasan Ashabus Sufa tu. Dia orang tu bila ada kerja-kerja, orang Ansar pinjam dia lah. Berapa hari tak kerja lah. Bukan tak kerja full time lah. Tak duduk masjid full time lah. Kalau tidak, mereka duduk sana, mereka tak ada makanan kadang. Menunggu ihsan orang hantar makanan. Jadi termasuklah Nabi ya. Jadi bila ada susu orang datang, dia orang semua lapar. Nabi pun lapar. Jadi Nabi salam tu Bilal. Bukan Bilal lah, Bilal. Abu Hurairah. Bagi-bagikan susu. Abu Hurairah pun Ashabus Sufa je. Abu Hurairah, asal aku memang tak dapat minum lah. Dah kerja bagi-bagikan air susu, aku memang tak dapat. Nabi Abu Hurairah tahan lah. Semua orang 70 tu semua dah minum, dah puas. Tinggal Abu Hurairah dengan Nabi je. Nabi senyum. Kau minum dulu, kata Nabi. Aku minum. Tak boleh minum pula. Allah bagi berkat. Mana susu datang? Kecil aja satu mangkuk. 70 orang ada. Ini di antara cerita-cerita yang mana mereka tu orang masjid, duduk masjid, tak ada rumah. Dan bila perang ada, dia orang pergi lah. Dia orang tak kira mati, memang dah biasalah. Dia orang mati apa ada dia orang. Kita dah tinggalkan semua. Untuk pergi perang ni tak ada masalah kita. Untuk dapat harta tak ada. Macam itulah iman dia dibina. Nah, bukan dibina iman ni macam orang sekarang tak nak dibina. Nak berkepit. Tak boleh tuan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak jadi kekasih Allah ataupun menjadi asas kepada pergerakan usaha ni, kita boleh jadi orang iman lemah. Kita iman lemah. Sedunia kita nak tackle supaya masuk Islam, mana boleh. Jadi foundation dia ni, orang-orang yang awal ni patut iman kuat, tapi tak ada. Seorang pun tak ada. Sikit, samat sikit je. Jadi apa, macam mana nak tersebar? Tapi Allah tak perlu tu semua. Bila tak nak, Allah akan buat orang lain lah. Orang kat depan ni tak nak. Bila tak nak, boleh belah lah. Bukannya Allah perlu kan. Sampai bila? Lama-lama ni tercicir lah, digantilah dengan orang baru. Macam Sufyan Gombak sekarang, dia tak berapa nak. Bila satu waktu dia akan tercicir lah. Tak ada lagi bersama. Sufyan Ampang dia tak nak pindah sini. Bila pindah Putrajaya, dia duduk Ampang, takkan nak pergi Putrajaya pula. Jadi Sufyan Ampang tak jadi asas, tak apalah, dia nak kontrak aja. Kontrak bagilah. Banyak duit aja bagilah. Tapi apa Sufyan akan dapat dengan duit tu? Di dunia aja ada. Dunia ada pun berapa yang dia ada. Kalau katalah duit Sufyan bilion kata. Boleh dia pakai bilion semua. Boleh. Tapi orang semua nak jadi bilion ni tu. Walaupun dia tak boleh dapat faedah. Tapi duduk kat situ park aja dah cukup. Harta dalam harta ada 2 bilion. Cash ada cashnya million. Macam tu lah. Dia nak benda tu park kat satu tempat dan terus tambah.
hanya untuk dipanggil orang kaya. Dia punya niat. Bukan dia nak guna. Guna tak ada pakai, tak ada lagi nak guna. Apa? Makan dia nanti makan nasi juga dengan sambal dia. Tak. Kalau dia suka sambal petai, itulah ikan masin. Dia takkan boleh makan mas. Kalau dia pergi hotel mahal, tapi dia bukan boleh tidur kalau risau. Dia minum mahalnya sikit aja, tak boleh banyak makan pun. Lama-lama duduk kat pantai, tengok pantai. Dan mati. Dan tinggalkan harta berbilion-bilion tu dekat orang lain. Jadi manusia ni sebenarnya tak perlu sangat dunia ni. Sikit aja perlu. Yang dia perlu jadi kekasih Allah. Yang itu dia akan dapat kesejahteraan di akhirat selama-lamanya. Itulah kehidupan. Yang kat dunia ni bukan kejayaan, sebab dia tak lama dan takkan kekal. Benda tak kekal dengan kita, macam mana boleh kita berjaya? Lepas mati tak ada lah lagi benda tu kat kita. Masuklah neraka. Kalau kat neraka kita, saya orang kaya, siapa dia heran kita orang kaya kat neraka tu? Nak cerita pun tak payah. Saya raja dalam syurga menjerit-jerit. Tolonglah, hormatkan. Tak ada orang. Tak ada orang nak dengar cakap kita. Kita jadi orang terhina, dihumban dalam api neraka. Kita tidak seperti orang dalam syurga. Kata Allah, mereka bersandar di kursi mereka. Dia punya cushion, tempat duduk yang kursi, yang decorated. Lepas tu dia minum dengan dayang-dayang budak-budak lelaki muda menjamu dia. Dia berbual-bual tentang kisah mereka dulu dunia, berkorban untuk agama. Ajalah Allah beritahu. Orang neraka tak dapat duduk macam tu. Itulah kehidupan yang sejahtera selamanya. Itulah yang Allah kata berjaya, dapat masuk syurga, selamat dari neraka. Okey guys.